Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk tuan dan puan di tempat masing-masing. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Wardatun Adawiyah binti Rosli selaku pegawai suluh yang akan mempengerusikan majlis suluh pada hari ini. Saya telah menjadi pegawai suluh dalam lebih kurang 5 tahun di Mahkamah Syariah dan saya merupakan graduan ijazah sarjana muda Syariah dan Undang-Undang Universiti Malaya dan diploma amalan kehakiman dan guaman daripada USIM. Sebelum kita mulakan majlis suluh kita, eloklah kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah tuan-puan, pertamanya saya akan menerangkan apa itu majlis suluh, apa itu kelebihan majlis suluh dan proses yang akan kita jalani pada hari ini. Kemudian saya akan menerangkan peranan saya sebagai pegawai suluh dan ada terdapat peraturan dan aku janji yang perlu dipatuhi kedua-dua belah pihak supaya majlis pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, suluh itu adalah perdamaian dan majlis suluh ini sendiri adalah salah satu alternatif penyelesaian pertikaian di mahkamah, satu perundingan secara damai yang dilakukan di hadapan pegawai suluh Mahkamah Syariah di antara dua belah pihak yang bertikai dalam menyelesaikan satu isu pertikaian dengan tujuan untuk kita mendapat satu persetujuan bersama secara sukarela tanpa paksaan. Dan kelebihan majlis suluh ya tuan dan puan, pertama ia membantu menyelesaikan pertikaian tanpa perlu hadir ke prosiding perbicaraan dan ia lebih jimat masa, jimat kos, jimat tenaga. Sebab apa? Kalau berjaya di sini ya, kita tidak perlu lagi untuk lanjutkan kes ini ke perbicaraan yang selalunya memakan masa yang lama dan memerlukan latihan peguam syar'i. Okey, baiklah, selain daripada itu, majlis suluh ini adalah berdasarkan persetujuan dan keputusan perbincangan kedua belah pihak, bukannya keputusan hakim. Okey, baiklah. Proses pada hari ini yang pertama saya akan mulakan dengan kenyataan awal saya, kemudian akan disusuli dengan pembentangan daripada pihak plaintiff dan cadangan dan penyelesaian daripada pihak plaintiff, kemudian akan disusuli dengan cadangan penyelesaian daripada pihak defendant dan akan adanya perbincangan bersama. Dan sekiranya kita dapat mencapai kata sepakat pada hari ini, saya akan merekodkan persetujuan bersama dan persetujuan bersama ini akan ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak sekiranya bersetuju dan saya akan sampaikan kepada hakim untuk diendorsekan. Baiklah, peranan saya pada hari ini hanyalah sebagai pemudah cara, sebagai pengantara, bukanlah untuk menghakimi, bukanlah untuk mengeluarkan keputusan. Okey, seterusnya peraturan yang perlu dipatuhi adalah yang pertama, majlis suluh ini adalah berkonsepkan kerahsiaan dan apa-apa yang dibincangkan di dalam majlis suluh ini tidak boleh dibawa keluar daripada majlis, tidak boleh ada rakaman audio atau rakaman video ya puan dan tuan. Dan yang kedua adalah setiap orang perlu bercakap apabila diberikan giliran masing-masing dan apabila seorang pihak itu bercakap, satu pihak lagi perlulah mendengar dengan teliti dan memberikan perhatian dan apabila bercakap mestilah dalam keadaan yang sopan, tenang, tidak meninggikan suara dan menyerang peribadi pihak lawan. Okey, adakah tuan dan puan faham dengan peraturan ini dan sekiranya bersetuju, bolehlah beraku janji untuk mematuhi peraturan-peraturan ini ya? Ya, saya bersetuju dan berjanji. Ya puan, saya janji. Baiklah, terima kasih. Sebelum saya mulakan, saya mohon kedua-dua pihak untuk menanamkan niat dan berlapang dada untuk kita sama-sama dapat mencapai kata sepakat, dapat bekerjasama untuk kita dapat satu persetujuan yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak dan memudahkan urusan kedua-dua belah pihak. Baiklah, itu saja. Saya akan mulakan dengan penerangan dan pembentangan daripada pihak plaintiff. Sila pihak plaintiff perkenalkan diri, nama, umur, pekerjaan. Saya Haslina binti Ali, tinggal di Serdang Selangor, bekas isteri kepada Cik Rosli dan menjaga 2 orang anak hasil daripada perkahwinan terdahulu. Saya kini berumur 36 tahun. Okey, baiklah.
Puan Haslina merupakan plaintiff dalam tuntutan ini ya. Ya, betul. Kita teruskan dengan Encik. Perkenalkan nama, umur, alamat. Assalamualaikum Puan. Saya Rosli bin Ahmad. Saya bekerja sebagai seorang pegawai tadbir diplomatik dan saya tinggal di Jalan Anggerik Timur di Banting, Selangor. Saya berumur 36 tahun dan bekas suami kepada Puan Haslina dalam kahwinan terdahulu. Okey, terima kasih Encik Rosli. Kita akan susuli dengan pembentangan daripada pihak plaintiff. Boleh ceritakan apakah tuntutan dan cadangan daripada pihak plaintiff lah? Silakan. Okay, terima kasih Puan ya. Saya sebenarnya hari ini nak tuntut hak saya. Tuntut hak nafkah diri yang selama ni diabaikan oleh defendant, iaitu sejumlah RM72,000. Boleh saya mula kenapa saya nak tuntut dengan jumlah tersebut? Boleh? Okey. Okay, saya cerita sikit lah ya Puan. Sebelum saya bernikah dengan Cik Rosli ni, saya ni merupakan pegawai bank dan mempunyai pendapatan sebulan lebih kurang rapat RM3,800. Dan selepas sebulan saya bernikah dengan berkahwin dengan Cik Rosli, saya diminta oleh Cik Rosli ni untuk berhenti kerja. Jadi suri rumah sepenuh masa, jaga anak. Saya tak ada simpanan, saya tak ada gaji lah bulanan. Tapi Cik Rosli ni dia ada bagi duit lah RM1,500 sebulan. Namun selepas anak kelahiran kedua, Cik Rosli ni cuba mengabaikan dan bersikap, orang kata acuh tak acuh lah dalam buat bayaran nafkah diri. Dan itulah sebab utama kenapa saya nak tuntut. Sebab sekarang saya ni dah bercerai kan. So saya pun nak kena teruskan kehidupan, nak jaga pula makan minum anak kan. Kadang-kadang sebab pun Cik Rosli pun tak bayar juga nafkah anak. Sebab itulah jumlah saya. Jadinya Puan sekarang tidak bekerja? Tak. Saya nak, ibaratnya simpanan saya pun habis untuk orang kata perkahwinan terdahulu. Jadi saya tak ada simpanan sekarang ni. Saya nak mulakan hidup baru, saya nak berniaga. Sebab sekarang pun PKP. Saya pun umur pun dah 36. Siapa dia nak kerja kan? Nak ambil saya sebagai kerja. Jadi macam itulah. Saya nak tuntut ni untuk orang kata bermula balik lah, mulakan hidup saya. Okey, baiklah. Maksudnya Puan menuntut RM72,000 kepada Encik Rosli sebagai tunggakan nafkah isteri sebagai menampung balik keperluan dia untuk memulakan hidup baru ya. Bagaimana dengan Encik Rosli? Pandangan dan cadangan daripada Encik Rosli? Puan, saya faham saya tak bayar dah dari macam 2016 lah, lepas anak kedua kami lahir dulu. Tapi perlu ke dia minta sampai 72,000 nafkah dia sahaja? Saya pelik lah sebab dulu masa kami tinggal sama, makan dia kadang-kadang saya bayar juga, bil air, bil api saya bayar juga kan. Sekarang contohnya dia macam nak dapat durian runtuh daripada saya. Jadi saya tak faham kenapa perlu saya bayar nafkah untuk isteri saya padahal dia boleh kerja sendiri. Nafkah anak saya kena bayar juga. Begini Puan, saya berhenti kerja dulu, melepaskan kerjaya dan cita-cita saya ni untuk mengejar cinta yang untuk mengukuhkan cinta. Jadi awak tak ikhlas lah nak lepaskan kerja dulu? Tak ternilai, tak dapat nak gambaran berapa nilai sebenarnya. Saya rasa Puan ya, Cik Rosli ni dia tak faham apa tu nafkah diri. Dia nak cuba campur adukkan, nak mengelirukan. Dia tahu lah dia tak tapi faham. Tapi dah lepas kan, perlu ke saya bayar balik nafkah awak yang dah berapa tahun dah? Takkanlah kalau 10 tahun 1 juta saya nak bayar. Yelah sampai matilah hutang. Boleh terangkan tak? Saya terangkanlah. Okey, untuk pengetahuan Cik Rosli ya, nafkah diri ni dia terbahagi kepada tempat tinggal, makanan dan juga nafkah keperluan personal isteri itu. Jadinya walaupun Encik Rosli telah memberikan makanan, tempat tinggal, tetapi nafkah dari segi keperluan persendirian isteri itu masih juga perlu diperuntukkan kepada isteri. Dan seperti apa yang saya dengar daripada Puan Haslina ini, Puan Haslina ni dia menggunakan duitnya sendiri untuk menampung keperluannya itu. Jadinya jika Encik Rosli tidak memberikan, ibaratnya Encik Rosli berhutang lah, sebabnya nafkah isteri ni adalah kewajipan ke atas suami lah, dan dia melihat kepada kemampuan daripada pihak suami dan juga keperluan juga taraf kehidupan pihak isteri itu. Faham ya Cik Rosli? Saya faham. Bolehlah, saya faham juga walaupun benda tu memang tanggungjawab saya patutnya.
Tapi kalau boleh Puan Haslina kena berpatutan lah sikit. Boleh? Okey. Jadinya Puan Haslina, untuk RM72,000 ni boleh beritahu saya apakah justifikasi kenapa RM72,000? Lihat kepada taraf kehidupan saya sebelum bercerai, Cik Rosli ni dia ibaratnya kata bagi duit banyak kat saya. Maksudnya taraf hidup saya tinggi lah. Saya selesa. Tahu pun saya bagi duit banyak. Saya biasa dah kehidupan yang kata bermewah-mewahan. Jadi saya tak biasa lah, orang kata ibarat terkejut lah lepas bercerai. Macam ni keadaan dia. Okey, faham. Untuk taraf kehidupan. Dan juga disebabkan saya tengok di penyata tuntutan ni 4 tahun ya dia tak bayar nafkah. 48 bulan tak silap. Okey, 48 bulan lah jumlah ni. Okey, untuk Encik Rosli pula, ada tak cadangan berapa yang Encik Rosli boleh bayar? Okey, terima kasih. Saya boleh bayar, tapi saya kalau boleh saya nak minta kurangkan separuh. Kalau boleh kurang lagi dari separuh lagi bagus. Sebab saya pun ada banyak komitmen saya sendiri. Jadi saya harap Puan Haslina dapat kurangkan lah. Kalau separuh dalam 20,000 ke? Macam mana? Puan? Saya bukan apa Puan ya. Gaji dia besar. Saya nak tahu komitmen apa yang perlu dia bayar. Sedangkan hutang yang patut dia jelaskan terlebih dahulu. Encik Rosli, boleh terangkan pada saya dan juga Puan apakah komitmen? Ke masih kat boros dia. Dia tak kerti nak berbelanja. Okey, itu boros saya tu saya dah cuba kurangkan. Saya tahu saya pun kena bertanggungjawab kat akhirat nanti kan. Jadi gaji saya 10,000 sebagai seorang pegawai PTD. Saya dah kira-kira semua. Dalam 7,000 saya peruntukkan untuk komitmen lain. Contohnya pinjaman rumah, pinjaman kereta, sewa-sewa, bil-bil. Lepas tu saya nak bayar lagi maintenance, transport. Lepas tu saya tanggung adik bongsu saya tengah belajar kat IPT. Mak ayah saya pun dah pencen. Jadi saya harap komitmen tu walaupun saya boros, saya tahu saya boros, saya modify kereta, semua tu masa kahwin. Saya pun dah bertaubat dah sekarang. Okey? Jadi saya harap Puan Haslina dapat kurangkan lah. Macam mana? Boleh gaji RM10,000. Okey, gaji RM10,000 dan komitmen sebanyak RM7,000 ni dia termasuk dengan nafkah anak yang telah ada perintah tu ke? Ya, termasuk dengan nafkah semasa perceraian tu. Perintah mahkamah semasa perceraian. 2,000 saya kena bayar. Nafkah anak. Okey, Puan Haslina, Encik Rosli mematuhi ke RM2,000 ni? Setakat ni untuk perintah tu dia ada bayar juga. Cuma ada setengah bulan tu dia tak bayar penuh, lambat bayar. Macam tu je lah. Itulah terpaksa saya tuntut juga ni kalau nak cover balik kan. Dia pun tak nak desak-desak juga. Terima kasih. Puan Haslina ada cadangan tak berapa yang Puan Haslina boleh? Kalau ikut pada Encik Rosli tadi boleh dalam 20,000 ya? Ya. Nak up sikit lah 48 lah, separuh daripada tuntutan. Separuh 48,000. Macam mana dengan pendapat Encik Rosli? Bayar ansur boleh bayar ansur. 48 saya rasa masih agak tinggi lah. Nak dekat separuh 100k kan. Jadi saya rasa kalau boleh 36,000 boleh tak? Jadi setiap bulan saya boleh bayar 6,000. Sebab simpanan saya pun tak banyak. Sebab yelah saya pun dah kurangkan balik komitmen-komitmen yang tak perlu. Jadi saya harap kalau boleh 6,000 setiap bulan tu saya boleh komit lah. Okey, pada Encik Rosli RM6,000 setiap bulan. Ya. Untuk 36,000. Sejumlah amount RM36,000. Ya. Macam mana dengan Puan Haslina? Beginilah Puan ya, saya rasa saya pun tak nak lanjut panjang lah cerita dia. Kalau setuju dengan job lah, saya pun setuju jugalah. Cuma kaedah bayaran tu saya rasa saya perlu tegaskan sikit lah sebab nafkah anak pun dia ada buat colah-colah juga. Kalau boleh saya nak cadangkan buat penguatkuasaan ataupun kan gini.
saya nak potong gaji, melalui potongan gaji. Sekejap Puan. Kenapa saya nak kena commit? Okey, saya tahulah sebelum ni saya culas kan, tapi perlu ke sampai potong gaji semua? Saya tak boleh lah kalau ada perbincangan macam ni berdepan dengan dia. Okey, kalau tak nak potong Kalau gaji, boleh, Puan ada tak cara untuk bincangan cara elok sikit? Kita berdua je ke? Tak perlu dengan berdepan dengan dia. Saya dah malas dah tengok muka dia. Okey, untuk pengetahuan tuan dan puan, selain daripada sesi perbincangan bersama ni, jika diperlukan akan adanya sesi kaukus iaitu pertemuan secara sebelah pihak lah. Selalunya saya akan adakan sesi kaukus ni kalau keadaannya tegang, tidak boleh berfikir secara waras dan memang kedua-duanya dah meninggikan suara. Tapi bagi saya keadaan ini tak perlulah. Kita boleh lanjutkan dengan perbincangan bersama. Okey, baiklah. Seperti Puan Haslina cakap tadi, salah satu cara adalah untuk potongan gaji. Potongan gaji ni kebanyakannya kalau orang-orang yang macam busy, sibuk macam Encik Rosli ni, satu-satu cara yang bagus jugalah untuk kita buat kuasa perintah nafkah ini melalui potongan gaji. So, macam mana dengan pendapat Encik Rosli? Okeylah, saya pun tak nak panjangkan lagi. Kes ni berlarutan. Saya nak selesaikan pasal kewangan ni dan saya setujulah dengan potongan gaji 6,000 kan setiap bulan. Jadi mula dari bila tu, Puan? Kita bermula daripada bulan Julai lah. Boleh ke, Cik Rosli? Kalau 6 kali bermaksud daripada Julai 2021 dan habis Disember 2021. Kalau Encik Rosli setujulah. Okey, boleh. Macam mana dengan Puan Haslina, setuju? Saya tak ada masalah. Okey, saya ulang balik ya. RM36,000 bayaran ansuran bulanan sebanyak 6 kali dan RM6,000 sebulan lah. Okey, saya dah siapkan draft perjanjian penyelesaian. Jadi ni kalau Encik dan Puan bersetuju, kita boleh tanda tangan dan saya akan sampaikan kepada hakim untuk di-endorsekan. Nak tengok ke ni? Okey. Nah, boleh bawah lagi. Ini dia. Perjanjian penyelesaian dan terma-termanya adalah di bawah. Okey, tunggakan nafkah isteri RM36,000 daripada yang tertunggak daripada Februari 2016 hingga Februari 2020 dimasukkan ke dalam CIMB Bank milik plaintiff. Ini nombor yang ada dalam penyata akaun, penyata tuntutan. Dan mana-mana pihak yang melanggar perjanjian ini boleh dianggap sebagai penghinaan terhadap mahkamah. Okey, jadi tuan dan puan setuju ya? Boleh turunkan tanda tangan? Okey, saya setuju. Okey, baik. Saya sign ya. Okey. Ya. Yeah. Jadi Alhamdulillah saya rasa kita dapat selesai mencapai kan untuk hari ni. Ya, betul. Pasal Selesai, tunggakan nafkah alhamdulillah. isteri kan. Jadi tak perlulah bawa ke mahkamah kan? Macam mana? Tak perlu. Tak perlu lagi bawa ke mahkamah. Perintah ini Kecuali kira kalau Cik Rosli rasmi lah. abaikan lagi lah. Harapnya Ya, tak lah. Tak bayar lepas ni Kita dah potong gaji kan? Lain lah. Banyak lagi. Tengok ada je dia nak gaduh pun. Saya nak balik Okey, tadi. Bukan gaduh pun, saya Terima nak cuba kasih. peringat kan. Saya ingat mengingati. Terima kasih ingatkan. Benda hutang ni, aduh. Ya, saya takut dengan tahu. hutang sebenarnya. Jangan risau, Puan Haslina dengan kaedah potongan gaji ni insya-Allah dia akan dapat melunaskan tanggungjawab dia, dan jika dia ingkar dia akan dianggap sebagai penghinaan mahkamah dan boleh buat satu lagi pengumuman. Saya dengar. Okey, baiklah. Dengar dan patuh. Kedua-dua ya. Alhamdulillah kita dapat mencapai satu persetujuan yang baik dan saya kira bermanfaat. Terima kasih Datin. Berpuas-hati. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.